Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat sejahtera diucapkan kepada semua penonton untuk perkongsian pada hari ini, khususnya kepada para pelajar yang saya kasihi sekalian. Alhamdulillah, kita diberikan ruang dan peluang untuk teruskan kita punya perbincangan untuk topik yang keempat. Kita masih lagi berada dalam topik yang keempat untuk CTU 552, iaitu untuk subjek falsafah dan isu semasa. Okay, so untuk minggu ini kita akan membincangkan separuh atau sebahagian yang kedua untuk topik yang keempat, yang mana sebahagiannya telah pun disampaikan oleh Ustazah Aisyah pada minggu lepas, minggu lalu. Yang mana topik yang keempat, kalau kita imbas kembali, ianya merupakan satu topik yang membincangkan berkaitan tentang konsep insan. Okey. Cuma sebelum kita mulakan dengan perbincangan untuk minggu ini, saya akan berikan sedikit overview apa yang membezakan di antara perbincangan kita di bahagian yang pertama pada minggu lepas dengan perbincangan bahagian yang kedua yang bakal kita bincangkan pada minggu ini. Antara perbezaan yang paling ketara di antara keduanya adalah kalau minggu lepas perbincangan berkaitan konsep insan itu masih lagi di peringkat teori. Maksudnya kita didedahkan, kalau kita imbas balik apa yang Ustazah Aisyah sampaikan pada minggu lepas, kita didedahkan tentang definisi insan, tentang matlamat kewujudan insan itu sendiri, dan juga bagaimana insan itu melalui proses asal-usulnya, asal-usul terwujudnya seseorang insan itu daripada perspektif aliran falsafah yang berbeza. Kan, kita ada melihat contoh atau penerangan daripada perspektif falsafah Western civilization, ketamadunan Barat. Dan juga kita ada dengar perkongsian daripada Ustazah Aisyah tentang aliran falsafah berbentuk keagamaan, bagaimana mereka melihat konsep insan ini, khususnya agama Islam, agama Kristian, Buddha dan juga Hindu. Dan juga kita ada sentuh tentang bagaimana ajaran tradisional Confucius dalam nak melihat dan merungkai konsep insan itu sendiri. So kalau kita perhatikan keseluruhan maklumat tersebut masih lagi berkaitan dengan teori berkaitan dengan konsep insan itu. Ada tak masuk pada level praktikal. Tapi untuk bahagian yang kedua, iaitu fokus kita pada ini, kita akan pergi beyond daripada teori, yang mana kita akan melihat konsep insan daripada perspektif insan sejahtera pada minggu ini dan bagaimana ianya boleh diaplikasikan dalam kehidupan kita, khususnya untuk memastikan kita berjaya mengamalkan satu bentuk kehidupan yang betul-betul memahami konsep insan itu sendiri. Sebab konsep insan sejahtera ini telah diperkenalkan yang bersesuaian dengan konteks kita sebagai rakyat Malaysia khususnya. So maksudnya tak kira lah kita beragama apa, India beragama Hindu majoritinya, Buddha, agama Kristian atau agama Islam itu sendiri, kita kena berpegang dengan konsep insan sejahtera ini untuk memastikan kita boleh menjadi seorang warga negara Malaysia yang memahami konsep insan. Okay. So, perkara pertama, sebelum kita pergi lebih jauh, kita akan recap sedikit berkaitan dengan hasil pembelajaran. Untuk topik 4 ni, kita ada 4 hasil pembelajaran. Yang pertamanya, menjelaskan kefahaman mengenai asal-usul, hakikat insan dan matlamat hidup mencari kebahagiaan dan kesejahteraan. Yang keduanya, menjelaskan hakikat dan sifat insan menurut agama dan juga falsafah. Yang ketiganya, menghuraikan konsep insan sejahtera menurut falsafah pendidikan kebangsaan, iaitu yang merangkumi konsep Jerry. Okay, saya harap semua masih lagi ingat tentang Jerry, iaitu merangkumi jasmani, emosi, rohani dan juga intelek. Ada yang terakhir, menganalisis konsep insan sejahtera dalam mendepani cabaran-cabaran kemanusiaan. Kalau kita perhatikan hasil pembelajaran ini, sebenarnya dua telah pun selamat kita bincangkan dan selamat kita bahaskan pada topik 4 pada bahagian pertama minggu lalu. Okay, so kita tidak lagi menyentuh tentang asal-usul, hakikat insan, matlamat kehidupan insan itu
sebab kita telah pun belajar dan menerima maklumat tersebut daripada apa yang telah disampaikan oleh Ustazah Aisyah. So untuk fokus kita pada hari ini hanya tertumpu kepada hasil pembelajaran yang ketiga dan juga yang keempat, iaitu merujuk kepada konsep insan sejahtera, iaitu merangkumi falsafah pendidikan kebangsaan yang merangkumi Jerry, jasmani, emosi, rohani dan intelek, dan bagaimana konsep insan sejahtera yang kita bakal sama-sama fahami sebentar nanti perlu diaplikasikan dalam kehidupan untuk mendepani cabaran-cabaran kemanusiaan yang mungkin kita akan hadapi pada masa-masa akan datang, khususnya bila kita menginjak ke alam yang lebih mencabar, alam pekerjaan, dan bila mana kita berurusan dengan masyarakat di luar sana. Baik, dari segi susunan isi kandungan, kalau kita perhatikan, ini adalah seperti yang telah disampaikan oleh Ustazah Aisyah. Untuk topik 4, kita ada 3 isi kandungan. 1, asal-usul insan. 2, hakikat insan. Yang ketiganya berkaitan dengan pembinaan insan sejahtera. Dan untuk hari ini, kita hanya akan menumpukan perbincangan kita pada komponen yang ketiga, iaitu pembinaan insan sejahtera. Yang mana untuk pembinaan insan sejahtera ni, dia dibahagikan kepada 3 sub-komponen yang tidak kurang penting, yang akan menerangkan atau mencapai objektif kita untuk memahami insan sejahtera itu sendiri. Yang pertamanya adalah konsep insan sejahtera. Yang kedua, kita akan melihat perbahasan berkaitan kedudukan manusia dalam Al-Quran. Dan yang ketiganya, kita akan melihat daripada perspektif apa cabaran dalam kita nak mengaplikasikan insan sejahtera yang kita kempenkan ni, kita nak war-warkan. Sebelum kita masuk dengan lebih jauh lagi, saya nak bawakan satu persoalan atau satu perkara penting, iaitu untuk kita sama-sama fikir, kenapa dalam banyak-banyak perkara idea insan sejahtera itu diketengahkan. Sebenarnya, itu bukanlah satu bentuk idea yang tak ada signifikan dia. Sebab kalau kita fahami term insan sejahtera itu sendiri, dia mempunyai satu makna yang sangat positif. Kan? Kita tak payah pergi terlalu jauh, kita tengok daripada makna literal dia, makna bahasa dia, insan sejahtera. Maksudnya, insan yang mempunyai kemakmuran, insan yang berjaya, insan yang mempunyai keamanan dalam diri dia. Kan? Perkara yang mudah untuk kita faham. Tapi untuk memahami dengan lebih mendalam lagi apa yang dimaksudkan dengan insan sejahtera ni, saya bawakan kat sini satu petikan daripada pensyarah di UIA, IIUM, yang mana kata beliau, insan sejahtera adalah merujuk kepada seseorang yang sejahtera, yang mempunyai kebolehan untuk berdaya saing dengan cara yang baik. Saya berhenti pada ayat pertama ini terlebih dahulu. Apa yang kita boleh dapat manfaat daripada ayat pertama ni adalah untuk menjadi seorang yang boleh digelarkan sebagai insan sejahtera, pertamanya kita perlu mempunyai semangat untuk berdaya saing. Kita tak boleh jadi seorang yang pasif, seorang yang tak nak menonjolkan diri. Kerana itu tidak melambangkan satu bentuk insan yang sejahtera kalau kita merujuk kepada ayat yang disampaikan oleh ilmuwan ini. Kan? Kita juga boleh bayangkan analoginya. Contoh kalau kita lihat ahli keluarga kita atau sahabat-sahabat di keliling kita yang nampak macam tak bersemangat, kan? Yang duduk seorang diri, tak nak menonjolkan dia punya potensi diri. Kita akan nampak atau kita boleh buat conclusion, dia ni mungkin tengah sakit ataupun dia mempunyai masalah. Jadi maksudnya dia tak memenuhi kriteria insan sejahtera tersebut. That's why idea di sebalik insan sejahtera ni memerlukan kepada seseorang itu mempunyai kebolehan untuk berdaya saing. Tapi pada masa yang sama, saya habiskan ayat tu, untuk kita berdaya saing perlulah dengan cara yang baik. Ini pun antara poin yang penting untuk kita fahami. Maksudnya dalam kegairahan kita untuk berdaya saing, nak menunjukkan bahawa kita ni memenuhi kriteria seorang yang sejahtera, kita perlu laksanakan usaha daya saing tersebut dengan cara yang betul. Kita tak boleh mengambil kesempatan di atas kelemahan orang lain. Kita tak boleh menggunakan cara-cara yang tidak baik. Contohnya menabur fitnah. Ataupun apa lagi. Macam-macam lagi perkara-perkara yang tak sepatutnya kita lakukan dalam kita nak berdaya saing dengan masyarakat di sekeliling kita.
Jadi kalaulah kita mempunyai semangat budaya saing, itu bagus. Tapi ianya dilaksanakan cara yang tidak baik, maka pada waktu itu kita juga tidak boleh digelarkan sebagai orang yang memahami prinsip atau falsafah insan sejahtera itu. Okey, kita teruskan lagi. Pada masa yang sama, kata ilmuwan ini, seseorang yang sejahtera itu juga haruslah boleh mengimbangi sifat kompetitifnya dan merendah diri dalam kolaborasi dan bekerjasama demi mencapai keharmonian dan kemauan. Jadi daripada ayat yang kedua ni, kita nampak ianya adalah satu huraian tambahan terhadap kaedah mana untuk kita berdaya saing. First kali, kita kena mengimbangi sifat kompetitif yang kita ada tersebut dengan semangat merendah diri. Yang mana dengan merendah diri inilah, kita akan boleh berdaya saing, pada masa yang sama kita berdaya saing dengan cara yang sihat. Dan kalau kita menghayati semangat tersebut, kita bukan hanya akan berdaya saing, tapi kita akan boleh berkolaborasi dengan insan-insan lain di sekeliling kita. So bila kita boleh berkolaborasi, akhirnya dia akan membentuk kepada satu keharmonian dan kemakmuran dalam masyarakat. Jadi memang tertera dengan jelas lah kalau kita buat perkara ini, dia memenuhi kriteria insan sejahtera tersebut. Dia akan merangkumi dua peringkat. Satu, kita berjaya mewujudkan insan sejahtera tersebut dalam diri kita as an individual. Dan pada masa yang sama, bila kita boleh berkolaborasi, bekerjasama dengan orang-orang lain di sekeliling kita, individu-individu lain, dia akan mewujudkan satu keharmonian dan kemakmuran ataupun kesejahteraan tersebut di level masyarakat, komuniti. Dan bila itu dapat dikekalkan, dia akan membawa kepada impak yang lebih besar kepada satu negara yang harmoni dan makmur. Dan kalau kita boleh kekalkan perkara tersebut, akhirnya nanti dia akan membawa kepada impak dari sudut ataupun dari level globalnya, satu dunia. Jadi itulah semangat insan sejahtera yang kita ingin bawakan. Bermula daripada individu, membawa kepada komuniti, yang akhirnya memberi kesan kepada keseimbangan peringkat kebangsaan atau negara, dan membawa kepada peringkat yang lebih luas daripada global. Jadi daripada pemahaman tersebut, maka kita boleh simpulkan untuk melahirkan insan sejahtera, dia ada beberapa perkara. Yang pertamanya adalah seseorang insan yang akan memenuhi kriteria sejahtera perlulah merujuk kepada insan yang seimbang. Itu dia punya key point dia. Kan? Kita boleh nampak daripada petikan yang disampaikan oleh pensyarah daripada UIA tadi. Iaitu bila kita sebut seimbang, first kali seimbang dari perspektif diri kita as individual, sebagai individu. Kan? So untuk kita faham keseimbangan ni, kita kena reflect balik terhadap apa yang telah disampaikan Ustazah Aisyah. Yang mana kalaulah kita melihat konsep insan itu daripada kaca mata agama, kita boleh buat kesimpulan apa-apa agama sekalipun dia ada dua elemen, iaitu elemen zahir dan juga elemen batin, yang berkaitan dengan jasad dan juga berkaitan dengan roh, yang mana kedua-duanya mempunyai kepentingan yang tersendiri. Jadi untuk menjadi seorang insan yang sejahtera, kita tidak boleh mengabaikan salah satu daripada elemen tersebut. Kalau kita seorang Islam, kita kena balance kan, fizikal kita dan juga amalan rohani kita. Kalau orang beragama Kristian pun kena balance kan elemen tersebut. Begitu juga dengan agama-agama lain. Yang keduanya, selain daripada kita mengimbangi daripada aspek zahir dan batin, kita juga boleh mengambil semangat Jerry, yang merangkumi jasmani, emosi, rohani dan intelek, yang telah kita kaitkan dengan falsafah pendidikan kebangsaan, kerana itulah salah satu approach untuk kita tekankan elemen Jerry ni untuk mencapai kepada keseimbangan tersebut. Sebab jasmani adalah merujuk kepada kita punya fizikal. Intelek akan merujuk kepada tindakan yang kita buat secara fizikal. Emosi dan rohani adalah merujuk kepada batin kita. Jadi kalau kita boleh menghayati elemen Jerry ini, maka sudah tentu kita boleh menjamin kepada keseimbangan daripada perspektif zahir dan juga batin yang akan mencapai kepada objektif insan sejahtera itu tadi. Dan akhirnya, bila kita berjaya menyeimbangkan di antara aspek rohani dan jasmani, antara jasad dan juga roh,
antara keempat-empat elemen Jerry, akhirnya dia akan melahirkan satu insan yang beradab atau insan kamil. Itu adalah term-term yang biasa kita gunakan untuk merujuk kepada satu insan yang benar-benar memenuhi kriteria insan yang sebenar-benarnya. Kalau mengikut kepada insan beradab, apa yang didefinisikan oleh Profesor Syed Muhammad Nakib Alatas, ilmuwan Nusantara yang sangat-sangat kaya dengan ilmu falsafah, kata beliau, insan beradab adalah insan yang sedar akan tanggungjawab kepada Tuhannya yang sebenarnya layak disembah, yang memahami dan melaksanakan tanggungjawabnya kepada diri dia sendiri dan kepada masyarakat yang adil, dan sentiasa berusaha memperbaiki dirinya ke tahap yang lebih sempurna sebagai insan beradab. Okay, so maksudnya insan beradab itu sendiri selari dengan konsep insan sejahtera sebab ada elemen ketuhanannya. Kita perlu melaksanakan tanggungjawab kita kepada Tuhan yang kita percaya, yang layak untuk disembah. Elemen rohani di situ. Untuk memahami dan melaksanakan tanggungjawab kepada diri sendiri. Untuk kita penuhi apa fitrah yang kita perlu berikan kepada diri kita. Dan untuk berinteraksi kepada masyarakat yang adil. Merujuk kepada bagaimana kita menjaga hubungan kita dengan individu lain yang berada dalam masyarakat yang sama. Yang akhirnya bila kita jaga keseluruhan perkara ini akan membentuk kepada satu environment yang harmoni yang akan memenuhi kriteria insan sejahtera yang telah kita sebutkan sebentar tadi. Baik, yang seterusnya untuk mencapai kepada perkara tersebut maka diulangkan semula, walaupun ini bukanlah kali pertama kita didedahkan tentang elemen ini, yang telah pun kita bincang pada seawal minggu yang pertama tempoh hari ataupun minggu yang kedua berkaitan dengan Jerry. Tapi ideanya adalah penting untuk kita faham untuk setiap konsep ini kerana inilah perkara-perkara yang perlu diseimbangkan dan diharmonikan dalam kehidupan kita. Elemen jasmaninya merujuk kepada fizikal kita. Sila pastikan fizikal kita berada dalam keadaan yang sihat, berada pada keadaan yang optimum. Yang keduanya merujuk kepada emosi. Sila pastikan emosi kita ni sentiasa dalam keadaan yang baik. Emosi berada dalam keadaan yang stabil, barulah kita boleh melakukan atau menunjukkan, menjadikan tindakan-tindakan seharian kita itu dalam keadaan yang baik. Ketiga yang berkaitan dengan rohani, sila pastikan elemen-elemen roh kita diisi dengan baik. Kalau agama ada menetapkan syarat-syarat tertentu untuk kita penuhi sebagai insan, maka kita perlu penuhi. Otherwise, kita tidak akan boleh balance di antara jasmani dan rohani kita. Dan yang terakhir berkaitan dengan intelek. Perlu untuk kita tambahkan knowledge kita, maklumat dalam diri kita untuk menjadi seorang yang benar-benar menghayati konsep insan, khususnya dalam nak memaknai insan sejahtera itu tadi. So kita tak boleh bincang antara salah satu daripada elemen. Sebaliknya kita perlu balance. Kalau kita mempunyai tubuh badan yang sihat, kita juga memerlukan kepada pembinaan rohani yang sihat. Begitu juga dengan intelek yang sihat. Kalau tak balance, maka kita tidak boleh menganggap diri kita telah mencapai kepada pemahaman ataupun konsep insan sejahtera itu tadi. Okay, contohlah badan kita sihat, tapi kita tak mempunyai intelek yang sama tinggi dengan jasmani kita. So kita tak boleh nak berdaya saing, kita tak boleh menonjolkan diri kita kerana kita tidak mempunyai elemen intelek dalam diri kita. Begitu juga kalau kita mempunyai jasmani yang sihat, intelek yang okey, yang sama, yang seimbang, tapi emosi kita tidak terkawal. Kita berhujah dengan hujah-hujah yang beremosi. Akhirnya akan menyebabkan kita digambarkan sebagai seorang insan yang tidak sejahtera kerana tidak mempunyai keseimbangan dalam elemen-elemen tersebut. Yang mana benda ini akan penting untuk memperbaiki diri kita dari segi ilmu kita, dari segi akhlak kita, yang akhirnya akan memberikan kesan kepada tanggungjawab kita kepada masyarakat. So kalau individu kita boleh jaga pada level individu, kita akan boleh membawa kepada impact kepada masyarakat. Kita boleh membina satu masyarakat yang lebih teratur dan lebih kemas cara hidupnya. Yang seterusnya, selain daripada insan beradab, konsep lain yang boleh dikaitkan dengan insan sejahtera ini juga adalah insan al-kamil. Iaitu dalam Islam, ia merujuk kepada bahasa Arab. Insan al-kamil di bahasa Arab
iaitu merujuk kepada insan yang sempurna. Maksudnya idea insan sejahtera tersebut adalah untuk mencapai kepada insan yang sempurna. Yang mana insan yang sempurna ini adalah merujuk kepada insan yang beradab. Okay, so dia berkait antara satu term kepada term yang lain. So untuk mencapai kepada insan yang sempurna ni adalah bila mana kita mempunyai kriteria, poin nombor 2 ni, kriteria dan sifat-sifat dan akhlak yang mulia. So kalau kita tidak berjaya memaparkan sifat yang mulia, kriteria yang betul dalam kehidupan kita, maka tidaklah boleh kita anggap bahawa kita berada dalam golongan orang yang mempunyai kesempurnaan dalam amalan seharian kita. Dan dalam Islam, individu yang kita kena look up into adalah Nabi Muhammad SAW, kerana Nabi Muhammad yang telah dijamin kesempurnaan ciri-ciri dan akhlak. Maksudnya Nabi Muhammad itu sendiri adalah role model kalau dalam konteks agama Islam yang telah mencapai kepada ciri-ciri al-insan al-kamil ataupun insan yang sempurna. Ini merujuk kepada ayat Quran. Kenapa kita claim macam tu? Kerana ayat Quran sendiri telah menyebut bahawasanya Nabi Muhammad itu adalah benar-benar memiliki akhlak yang mulia. Innaka la'ala khuluqin azim, daripada surah Al-Qalam ayat keempat. Jadi itu untuk bahagian yang pertama. Kita berhenti dahulu untuk setakat ini untuk kita berikan ruang sebelum kita masuk kepada perbahasan pada bahagian kedua. Kita akan berjumpa sebentar lagi, insya-Allah. Terima kasih untuk setakat ini.